Anggota bomba yang tidak mempunyai kelengkapan yang sempurna untuk memadamkan kebakaran. Peralatan bantuan kecemasan tidak sempurna di hospital ini. Masyarakat kita tidak menerima pendidikan yang sempurna. Anggota tentera yang tidak berperisai dan terdedah kepada bahaya. Lapor dan isytihar pendapatan anda kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia menerusi e-filing. Terima kasih kerana bersama membangun negara. Ya, terima kasih kerana membangun bersama negara. Masih lagi masih dia orang tak ke mana-mana, masih setia bersama kita. Terima kasih. Dan bersama dengan kita adalah daripada beliau adalah eksekutif hasil bahagian perhubungan awam dan multimedia Jabatan Multimedia, Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, iaitu yang bahagia Cik Junaidatul Al-Fatihah Ilyas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari ucapkan. Selamat tengah hari. Kita panggil mesra panggilan Cik Jun ya. Cik Jun, ya saya. Okey, Cik Jun. Dengar cerita Naufal ni seronok sangat berniaga online. Banyak pula keuntungannya. Tapi, adakah perniagaan ini sebenarnya boleh dikenakan cukai oleh LHDN? Okey. Terlebih dahulu, terima kasih kerana menjemput saya mewakili Lembaga Hasil Negeri Malaysia untuk menerangkan kepada publik ataupun umum perkara ini. Ya benar. Kalau diikutkan sekarang ataupun secara asasnya, semua pendapatan yang diterima sama ada secara terus ataupun secara digital online sekarang sememangnya dikenakan cukai. Tertakluk kepada pendapatan yang dikenakan cukai. Termasuk dengan bisnes online. Termasuk Berapa tu? Kalau berapa? 10,000 ke 20,000 ke 35,000? Bagaimana nak tahu yang peniaga ni layak ataupun ke tidak? Okey. Layak apa? Kena cukai lah. Layak. Baik, biasanya kalau di Lembaga Hasil Negeri Malaysia dalam penentuan untuk kena cukai ataupun tidak, untuk senang kita akan kategorikan seseorang peniaga yang biasanya individu ni kepada dua peringkat atau dua level lah. Ya, kategori satu adalah penggajian, ya, makan gaji, dan yang kedua adalah yang mempunyai pendapatan perniagaan. Saya percaya secara umum mereka semua mengetahui sekiranya kalau untuk pendapatan penggajian mestilah mempunyai pendapatan yang melebihi 34,000 setahun selepas tolakan KWSP. Itu boleh dikatakan sebagai pendapatan penggajian yang layak dikenakan cukai. Dan biasanya kalau kita dah reach amount tersebut, kita mohon untuk mendaftarkanlah nombor cukai, sama ada daftar sendiri ataupun pihak majikan yang akan daftarkan. Sebab ada potongan cukai. Akan tetapi untuk peniaga, soalan ni biasa ditanya ya. Untuk peniaga sebenarnya segala keuntungan yang diperoleh daripada pendapatan perniagaan tadi ataupun daripada perdagangan ataupun perniagaan yang boleh katakan secara online tadi, tak kira lah dari sudut ataupun sumber mana, sememangnya segala keuntungan walaupun RM1, walaupun RM1 sebenarnya tertakluk kepada cukai pendapatan. RM1 kena tahu. Betul. Cik Jun, kadang ada anak muda yang pada waktu KP mereka sendiri pun rasa macam nak niaga-niaga lah, tak ada benda nak buat. Dan mereka tak tahu sebenarnya apa sebenarnya sekiranya perniagaan mereka itu tidak didaftarkan dan maksudnya kepada lembaga hasil sebagainya. Apa yang berlaku pada perniagaan mereka dan sebenarnya apa yang sepatutnya mereka buat? Okey. Sebenarnya kita juga sangat suka dengan pertanyaan diajukan begini, ya. Sebab kita faham bahawa dalam PKP memang tidak ada ruang untuk kita keluar, tidak ada ruang untuk kita mendaftarkan perniagaan mungkin. Tetapi semasa Perintah Kawalan Pergerakan, peluang tu sangat besar. Jadi sebenarnya dalam sudut lembaga hasil, sama ada pendapatan kita, perniagaan atau pendapatan kita diterima tu sama ada berdaftar atau tidak, tertakluk kepada cukai. Jadi kalau diikutkan, tak kiralah dari sumber sendiri ke online tu, maknanya macam dari segi digital, which is dari Facebook atau Instagram, ataupun boleh dikatakan sekarang ramai yang buat IG review kan. IG review. Paid review lah. Bukan sedikit dapat daripada IG review. Banyak. Betul. Mereka ni bukan golongan-golongan yang terkenal di aplikasi TV ke apa. Influencer kan. Benar-benar. Tetapi apa yang biasa orang lihat, kalau pendapatan perniagaan biasanya kena ada produk. Mereka jual direct selling ke atau apa, itu dikira sebagai kena cukai. Tetapi sebenarnya kalau kita menyediakan servis atau perkhidmatan untuk IG review ke, itu dikira servis dan perkhidmatan lah, itu sebenarnya dikira sebagai pendapatan yang tertakluk kepada percukaian. Jadi mereka ni bagaimana dia orang nak daftar tu sendiri? Nak sedar diri ni. Takut dah tinggal Cik Jun. Alamak. Sah ke tak sah ni kena cukai macam tu. Jadi bagaimana? Okey, sebenarnya kalau diikutkan daripada kami di Lembaga Hasil, kami sangat berbesar hati sekiranya setiap pembayar cukai ataupun setiap individu memahami tanggungjawab masing-masing. Maksud saya adalah sekiranya kalau kita nak memulakan perniagaan, kita kena ada pendaftaran dengan
agensi berkaitan, kita akan ada lesen perniagaan kan. Sebegitu jugalah anda perlu berdaftar dengan Lembaga Hasil Negeri Malaysia, buat pendaftaran nombor cukai pendapatan, sama ada datang ke mana-mana cawangan terdekat ataupun boleh buat secara online. Kita ada sistem e-daftar kita dan nanti barulah disusuli dengan boleh dikatakan pertama daftar, lepas tu kita kena lapor pendapatan kita dan seterusnya membuat pembayaran. Kau tengok di siaran tadi memang adalah website yang tertera semua nak terus dah sahaja. mudah dah sekarang nak serang diri ya. Betul. Apa agaknya kalau penalti lah kalau sekiranya anda gagal berbuat demikian? Okey, sebenarnya memang akan ada penalti, tetapi kita lebih tekankan sebenarnya bukan pada penguatkuasaan, tapi kita tekankan kepada kesedaran. Kesedaran pendidikan cukai yang mana kita sangat mengalu-alukan peniaga untuk datang dahulu kepada kita. Sebab kita bukan terus penalize, kita bukan terus jatuhkan hukuman. Sebab kita juga nak tahu dari segi peniaga ini, dari segi individu ni macam mana tahap kefahaman mereka kepada percukaian. Jadi kita akan bantu dahulu, tetapi sekiranya kalau contoh dah ada nombor cukai, dah ada fail cukai tetapi masih lagi tidak membuat penghantaran, tidak membayar, jadi itulah kita akan pergi ke next level iaitu penalti tadi. Sebab penalti tu pelbagai Tak perlu takutlah sebenarnya. Jangan ragu-ragu, jangan takut-takut. Sebenarnya HDN ni sangat orang kata memberi banyak ruang kepada kita nak memahami konsep cukai itu sendiri. Betul. Pendapatan kita pun sebenarnya bukan untuk kita. Ambil daripada tanah air tapi kemudian tak nak pulangkan semula kepada tanah air. Itu kesejahteraan kita juga. Ya, betul. Mungkin pesanan terakhir daripada Cik Jun lah kepada masyarakat di luar sana. Baik. Kalau dari segi pesanan daripada kami, kalau boleh kita nak semua orang melaksanakan tanggungjawab dan juga peranan masing-masing. Yang mana paling penting adalah mendaftarkan fail cukai mereka, melaporkan pendapatan cukai dan juga membayar cukai sekiranya ada. Untuk peniaga online, pastikan anda dah ada nombor cukai dan sekiranya untuk pembayaran boleh gunakan saluran online kami yang ada. Sebab sebenarnya yang 3 saya sebutkan tadi senang tau. Maksud saya pendaftaran boleh buat secara online iaitu e-daftar, boleh menghantar borang cukai secara e-filing. Boleh membayar cukai secara bayar hasil dan untuk semak kedudukan cukai boleh gunakan e-ledger. Semua senang. Semua di senang, hujung semua online. jari anda. Jangan takut. Banyak orang takut dengan SDN ni. Takut orang ambil. Apa nak makan ni kalau kena ambil? Tak ada. Baik, sebab banyak juga kata pelepasan cukai diberikan. Jangan suka-suka je nak dapat pelepasan cukai. Bayar cukai pun tidak. Apa yang marah ni? Baik. Apa pun terima kasih kepada Cik Junaidatul Al-Fatihah Ilyas atas perkongsian tadi. Semoganya jelaslah jelaslah kepada mereka di luar sana dan sebenarnya mudah sebenarnya untuk kita nak memberi semula, nak menunaikan tanggungjawab kita sebagai orang yang menerima hasil daripada tanah air ni sendiri. Betul, Naufal. Okey. Selepas ini kita ada topik kita, belia penggerak komuniti negara. Semuanya selepas ini.